Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya saudara Muhammad Musaddiq. Beliau akan berkongsi kepada kita perihal gelombang gravitasi. Dan tanpa melengahkan masa, saya memberikan mic ini kepada beliau. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Musaddiq, boleh panggil Mus. Okay, saya sedang mengikuti pengajian di Universiti Malaya dalam peringkat master dalam eksperimental fizik. InsyaAllah tahun ni habis dah. Tahun depan sambung lagi. Okay, baru-baru ni kita pada tahun 1915 kalau saya 1914, Einstein dia sebenarnya dia tidak bersetuju dengan teori graviti oleh Newton. Sebab dulu daripada Newton, mereka anggap graviti ni lebih macam tali dengan tali. So kalau mengikut teori Newton tu, kalau in case kalau salah satu dia tak ada, contohnya matahari dengan bumi. So kalau matahari tak ada, tiba-tiba bumi akan terus keluar. So Einstein tak suka teori tu. So dia datang dengan teori alternatif dia sendiri, iaitu gravitational wave ataupun dalam bahasa Melayu dia gelombang gravitasi. Which is dia kata kalau kalau matahari hilang, so dia akan ambil seperti cahaya, dia akan mengambil masa 8 minit 20 saat untuk sampai ke bumi. So maknanya dah bercahaya, dah dipancarkan 8 minit 20 saat baru sampai ke bumi. So maknanya gelombang graviti juga begitu. So dia datang outcome sendiri dengan mengatakan yang space and time curve, dan dia akan beritahu matter akan memberitahu space and time to curve, dan curve daripada space time tu akan beritahu how to interact. Okay, sebelum tu kalau kita nak masuk deep yang sangat tu, mungkin kita perlu memahami apa itu gelombang, apa itu space and time dululah. Sebab bila orang tanya apa itu gravitational wave, kita akan jawab riak daripada ruang dan waktu. Itu je. Okay, untuk space and time, kita bayangkan ada kelas A dan kelas B. So of course sini space A dengan space B. Ini sorry. So space dah berlainan. So sini contohnya pukul 7, sini pukul 6. So ni bermakna space and time yang sangat berbeza. Okey, teori wormhole mengatakan dia kata dia yang kita tengok kat Interstellar tu, dia boleh connect dengan benda ni. So dia boleh nampak. So orang masuk sini terus keluar sini. So maknanya dia ada, kalau dia masuk pukul 7 kat sini, dia akan keluar pukul 6 kat sini. Atau kalau dia berada pukul 6 kat sini, dia pukul 7 sini. Tapi tempat yang berbeza dan masa yang berbeza. Sebab tu dia bagi space and time. So kalau ikut kita punya, untuk yang ni ruang kita ni, kita anggap sebagai 3D dululah, 3 dimensional. So tambah satu lagi time, akan jadi 4D lah, 4 dimensional structure. So agak kompleks untuk nak terangkan, tapi inilah ruang untuk kita faham macam ni je. Ini space yang berbeza dan time yang berbeza. So dan boleh jadi juga dalam macam ni, bilik-bilik. So ini space, kita boleh anggap ini adalah matahari dan ini adalah bumi. Ini kalau nak pinjam. So kita boleh nampak yang space and time sini adalah berbeza. Okey, apa yang Einstein bila gelombang gravitasi, bila kita cakap tentang gelombang, kita perlu faham apa itu gelombang. Okey, gelombang ni saya boleh simpelkan dengan bayangkan tasik yang tenang. Okey, lepas tu ada daun kat sini. Kita campak bola akan beriak kan, sampai ke ujung. Tapi daun tak bergerak. So maknanya matter dekat sini, dia just vibrate je, tapi yang bergerak tu adalah gelombang. So maknanya matter kat sini tetap sama dan dia bergelombang. So apa yang berlaku dekat gravitational waves kat sini, kemungkinan contoh objek yang sangat-sangat berat, contoh sepertinya dua black hole, dia bergabung lepas tu dia meletup, macam Stacy sikit. Okay,
dia akan menghasilkan riak ruang dan waktu. Dan kita akan merasai dia. Tapi adalah space and time. So maknanya meletup kat sini, space time kat sini, tapi space time kat sini pun rasa. Dia ada gelombang. So itulah gelombang gravitational. So daripada sini, so daripada bulan tu dia akan ada riak dia. Bila dia meletup dia akan bagi riak. So dan bumi akan merasai riak dia, tapi sebenarnya gelombang gravitasi ni sangat-sangat susah untuk digesan dan diorang terpaksa membina pengesan yang sangat accurate. So maknanya kalau macam tak silap saya dalam apa yang dia beritahu hari tu, time apa dia punya kira ada pergerakan atom pun vibrational dekat tali yang memegang alat pengesan tu pun dia boleh kesan vibration, dia vibrate. So itu sangat-sangat sangat-sangat accurate dan sangat-sangat sensitif. So sebab tu bila bayangkan dalam letupan yang sangat-sangat besar tu bumi saya lupa dah jarak dia tu, tapi dia dalam beberapa saat je, 0.1 saat tu dia dah menghasilkan 8 kali ayunan gelombang kat situ. So itu je yang kita perlu tahu untuk sebagai basic information, which is ada dua yang meletup. So ni ruang 3 dimensi dekat kelas ni dengan kelas meletup kat sini. So dia akan merasai dan sini pun akan merasai. So dia akan travel. Dan travel tu yang dikatakan kemungkinan ialah sama laju dengan cahaya lah, itu 8 minit 20 saat. So okay, ni tu step pertama. Kita boleh belajar apa tu gelombang gravitasi. Soalan ni dah faham tak? Ni lagi yang bagian tu faham dah? Yang bagian pertama tu space. Okay, tak. Sebab tu saya kata kat sini. Okay, space and time. Okay, contoh sini lah. Matu. Yes, tapi kita kena tahu yang space and time yang beza. Space tu maknanya adalah bilik. Contoh kita boleh bayangkan ni kelas A, kelas kelas kan biasa kan dalam tingkatan tu kan ada 4A, 4B, 4C, 4D, 4E kan. So kan masa sekolah dulu kan kelas 4A bersorak, lepas tu dengar 4B bersorak, 4C, 4D sampai macam tu. So dia create macam gelombang kat situ kan. So tapi yang berbeza ni ialah setiap kelas tu masa yang berbeza. So macam kalau contoh kita masuk falsafah Ibn Arabi kan, dia kata cinta ni melangkaui ruang dan waktu, which is ruang itu malaikat atau Tuhan dan yang lain tu berada di alam yang berlainan dan kita boleh masa berlainan. So dia kata dia boleh mencintai Tuhan walaupun berada di ruang dan waktu yang berbeza. Itu yang dia kata. So maknanya kat sini, so ini alam, boleh kan nak kata alam lain dan alam lain lah. Tapi sebab dalam konteks ni kita main dengan 3D saja, 3 dimensional, which is our observation, kita apa yang kita nampak selama ni. So apa yang jadi dekat kelas A, B, C, D, E tu, kita boleh bayangkan ada macam ayunan sikit. So macam bila gempa bumi berlaku kan, kita akan rasa gegaran sikit macam tu. So itu yang kita boleh gambarkan dengan gelombang yang bila dia dah travel dekat space kita. Tapi kita tak, sebab dia tak rasa, sebab dia sangat perlahan, sangat perlahan. Sampai kan alat yang nak detect vibrational ayunan atom tu pun boleh kesan. So tapi tak boleh kesan gravitational wave. Okay, boleh nampak dah kan macam apa itu gravitational wave, iaitu riak ruang dan waktu. So maknanya yang tasik tadi tu kan, space and time, tasik tadi tu space and time kat sini kita letup, so akan gegaran. Ni contohnya dekat matahari lah, space and time matahari.
Ni space and time kita. So dia travel. Kita tetap kat sini tapi kita merasai gelombang dia. So maknanya space kita beriak. So ada macam ada gegaran yang kita akan merasai je. So boleh faham? Boleh dapat dah. Space and time yang bergerak. Bayangkan yang sekolah yang kelas A, B, C, D tadi tu, dia bergegar dekat A, lepas tu bergegar kat B, bergegar kat C, bergegar kat D. Macam tu. Tapi yang bergerak kalau macam apa-apa jenis yang biasanya kita akan bergerak, contohnya macam meja yang bergerak, tapi yang bergerakkan kita pukul sini, lepas tu meter dekat meja ni akan bergerak sampai ke situ. Tapi dalam gravitational wave ni ruang dan masa. Ruang kat kelas A dan ruang kelas B ni berbeza. Contohnya kita dekat kelas A dekat kelas B tu. So sini adalah yang connected to situ kan. So bila kita meletup, dia akan bergerak. So akan kelas ni kelas A lain, kelas lain, kita akan merasai. Tapi yang vibrate tu space and time, seperti contoh kalau interstellar kan. Kalau kita masuk ke interstellar, okey, space and time kawasan di bumi dan space and time kawasan di lubang hitam tu kan. So kita masuk sini, keluar kat situ. So maknanya space and time kat sini vibrate dan dia akan of course sampai ke sini. So yang bergerak tu macam saya kata itulah space and time. Space and time tu yang bergerak. Dan apa yang buatkan dia boleh bukan nak kata gantilah, dia boleh explain yang lagi bagus tentang gravity Einstein tu, gravity Newton yang macam tali tu adalah di mana? Okay, kita anggap contohnya space and time tu dalam bentuk garis lurus saja. So ini space and time kawasan tertentu. So bila ada objek yang sangat besar, dia akan jadi macam ni. So dia macam ni kak. Dia kira, bayangkan ini adalah space and time, ni space and time beza. So yang ni kita jadikan dia 2D dulu, 2 dimensional dulu. 3 dimensional lah, ni 2D, lepas tu macam ni. So ada bulan kat sini. Dan contoh ada bumi kan. So dia create tu. So bila dia contoh kita ambil kain kan. Kalau kita benamkan dia, of course dia akan ada macam ni kan. Dia akan ada macam sikit tu kan, benamkan tu kan. So bila satu objek tu berada di kawasan ni, dia akan tertarik situ. So apa yang gravitational wave ni beritahu? Okey, mass ni akan beritahu space and time untuk curve, untuk jadi curve. Matter dia akan beritahu, dia akan suruh space and time to curve. Dan space and time akan beritahu macam mana nak berinteraksi, which is macam ada tarikan antara mereka. Dia faham? So bila dah ada masuk dekat yang hujung curve tu kan start curve kira start, kalau kita pijak tilam kan, dia akan start situ, lepas tu akan kawasan macam tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Macam tu kan. So tenggelam kan. So bila hujung-hujung tu, of course kita akan nampak guli tu, kalau dia ada, bila pijak macam tu, kalau guli kat sini dia takkan interact. Dia takkan ni lah, dia takkan, bukan jatuh, dia takkan lekat, dia akan tertarik. So bila dia kat sini, dia half nak tertarik tidak kan. Biasanya dia akan tertarik terus lah. So bila kat sini, dia akan terus tertarik. So itu yang Einstein itu gravitational wave ni, dia akan explain how to menjelaskan gelombang graviti yang lebih baik. So kalau macam yang dalam
Okay, bila contoh kita bagi fenomena bulan dan matahari meletup tadi kan. Okay, ni so bila ni dia interact sama-sama kan. So tiba-tiba matahari tu hilang macam tu saja. So of course bila kita pijak matahari, kita pijak tilam tu, bila kita angkat, of course dia akan cuba untuk nak tegak balik kan. So dia akan terus pergi ke situ lah. So of course dia akan macam ni kan. So masa untuk sampai ke sini, ke matahari tu, daripada matahari ke bulan tu, ke bumi tu, dia akan mengatakan sama laju dengan lebih kurang sama laju dengan cahaya. So tu yang menjadikan dia so maknanya bila matahari dah hilang 8 minit 20 saat. Okay, matahari kan bumi pusingnya tu 8 minit 20 saat kan. Macam tu hilang cahaya kan. Cahaya hilang, baru bumi akan terus terkeluar macam tu. Boleh faham? So maknanya bila curve kat situ tu kan, bila kita angkat kaki kita dekat automatik kan, automatik akan ke asasan. Dan kita tak boleh, mungkin kita boleh kira dalam 1 saat 0.8 saat macam tu kan. Tapi untuk dia tegak balik ke situ, tegak balik dan sampai, dan yang curve yang hujung, contohnya bumi kat sini, dia ada lagi curve lah kan. Sampai dia tarik Pluto, selepas Pluto semua tu. Okay, bumi kat situ dia akan tegak naik tu, tegak balik kan, akan ambil masa 8 minit 20 saat. So explain lah. So kalau kita berbalik pada teori Newton, matahari hilang je terus bumi akan terkeluar daripada paksi kan. Dan dia tak ada 8 minit 20 saat, dia tak ada masa apa. So Einstein tak suka benda macam tu, sebab dia kata tak ada benda yang boleh laju daripada cahaya matahari, which is 3/10⁸ meter per saat. So dia datang dengan teori dia sendiri. Itu yang jadinya macam ni tu. Dan gelombang gravitational wave tu ialah, sebab tu ruang dan masa sini dia boleh curve. Dia agak kompleks sikit, tapi itulah yang dia kata tu, ruang dan masa tu kita boleh bayangkan dia straight macam ni. Tapi dia boleh curve bila ada matter dekat situ. So bila dia meletup kan, of course yang ruang dan masa yang lain tu, dia nak tegak balik, dia akan berayun. Dia akan nak, sebab nak tegak kan bila kita pijak tilam, kita angkat kan, kita macam getar sikit kan. Macam tu, itulah gelombang yang diperkatakan. So of course gelombang tu akan travel ke bumi dan ke space and time yang sampai hujung tu, sampai dia start interact tu. Itu yang dia kata tu. So apa yang specialnya benda ni kan, kita boleh tahu. Contoh tadi tu, letupan yang dah berlaku berbilion tahun yang lalu. So kita sebenarnya tengok dekat, kita tak nampak apa kat situ tau. Mungkin cahaya akan mengambil masa beberapa bilion, berapa tahun cahaya, berapa ratus tahun cahaya. Dan kita ada satu lagi cara untuk nak melihat apa yang dah berlaku masa lampau, which is selama ni mula-mula orang tengok pakai mata kan. Lepas tu lama-lama tu diorang cipta teleskop cahaya. So dia boleh nampak besar sikit bulan macam tu. Dan kemudian kita buat radio wave, radio teleskop kan. So kita boleh detect apa yang kita tu nampak, seperti infrared, gelombang yang infrared kan biasa kan, kalau ataupun X-ray, lepas tu gamma ray and everything yang banyak sangat gelombang elektromagnetik yang bersepah-sepah ke sana sini. So contoh kan, kalau kita ada kamera night vision kan, night vision tu prinsip dia lain. Tapi contohnya lebih kurang macam tu lah. Kita tak nampak guna mata, tapi guna alat lain kita boleh nampak. So itu konsep radio wave. Kita boleh nampak yang lain daripada apa mata kita tak boleh nampak. So bila kita adanya dengan alat baru untuk nak melihat gravitational wave, kita boleh mengodek banyak lagi benda. Kita boleh tengok. Sebab tu saya akan tulis kat artikel tu, kiranya kita dah jumpa satu lagi mata untuk melihat angkasa. So kita punya satu lagi mata untuk melihat sejarah angkasa, which is kosmologi kalau tak silap. Bidang apa tu ya? Bidang tentang sejarah angkasa. Yes.
So bila dah kira adanya bukti penemuan ni, kita ada satu lagi cara untuk nak melihat angkasa, which is macam saya kata tadi tu, dia memerlukan objek yang sangat masif, yang maknanya pernah ada kat situ, dia dah meletup. Dan of course ruang masa dia tu cuba untuk nak kembali pada tempat asalan, straight line yang tu. Dan kebetulan kita pasang kita punya detektor yang dekat LIGO tu, kita kesan, oh ada something. So maknanya kita tahu ada something kat situ. Yes, dalam satu ketika dahulu yang pernah berlaku. So itu yang the benefit dia. Dan benefit yang lain tu sebab dia kata space and time boleh curve, boleh diganggu. Sebelum ni kita akan anggap space and time ni sangat susah untuk diganggu. So teori wormhole tu one step tu, satu lagi step untuk nak kita boleh nak buktikan which is wormhole tu boleh wujud. Selama ni wormhole ni teori je, orang cakap macam tu, itu mungkin kita boleh travel through and time yang Einstein cakap tu kan. Kita boleh masuk situ, tiba keluar kat situ kan. Sebab dia kata space and time tu boleh diganggu kan. So ramai orang susah nak percaya macam mana dia diganggu. So bila kita dah tahu space and time boleh diganggu, so which is mana tahu mungkin satu lagi millennium atau dua lagi millennium, kita boleh tahu macam mana kita nak exploit ruang masa. Dan kemungkinan satu hari nanti wormhole tu jadi benda yang biasa saja. Jadi macam saya nak travel, contoh dia ada dia duduk dekat bumi dan orang tu duduk kat planet galaksi lain, bukan planet dah, galaksi lain. So dia nak melawat saudara dia. So dia just travel wormhole keluar dekat galaksi. Contoh sini galaksi Bima Sakti dan ialah galaksi yang berlainan. So dia nak travel so bila dia nak pergi macam tu saja, of course akan ambil masa bertahun boleh kata bertahun-tahun cahaya kan. So tak sempat nak sampai pun, kira anak dah 5 keturunan baru sampai, contohnya kan. So tapi tak payah, kalau dengan wormhole ni kita masuk sini, kita boleh keluar dalam masa yang berlainan. Dan kalau lucky enough, kita boleh balik semula ke bumi. So itu ya yang boleh saya katakan. Kalau kita cek tentang gravitational wave tu, bayangkan dalam kepala ada kelas A, B, C, D, E tu. Kelas A tu buat gegaran yang dia contoh kata lepas tu kelas B pun ikut kelas C tu. Tapi itu gegarannya mungkin suara tu lah. Tapi apa yang gegar tu adalah space and time. Space tu kita boleh anggap kelas tu, kelas A dengan kelas B adalah space yang berlainan dan time yang berlainan. Okay, ada soalan lain? Okay, sekarang ni saya buka pada soalan lah. Sebab kalau biasanya saya akan sediakan kepilkan kertas atau slide lah yang senang sikit untuk orang lain faham infografik tu. Boleh nampak dah kenapa apa bentuknya, kenapa je gelombang so macam tu. Ada soalan ke? Aku nak bayangkan Interstellar je ni. Ha? Ya. Dia okey, dia boleh, kita boleh mengesahkan tak semestinya lubang hitam. Dia akan mengesahkan objek yang sangat besar, which is apa yang LIGO tu cakap, dia dua wormhole. Dan tak semestinya dua wormhole. Kemungkinan boleh jadi bintang terlalu besar ataupun neutron star ke apa benda, depend pada mass dia yang sangat kuat, sangat besar. So dan mass tu kadang-kadang dia boleh concentrate dan gravity sangat tinggi. Sebab tu kalau lubang hitam tu, teori dia kata concentrate mass yang menyebabkan gravity sangat tinggi. Sebab tu sebab tu yes. Dan kat situ kan selama ni kita teori, dan dia kata teorinya adalah mass yang dimampatkan dan menyebabkan itulah gravity sangat tinggi. So bila kita ini boleh explain kenapa cahaya kan, okey, ni lubang hitam kan. Bila cahaya dia melalui kan
lubang hitam, dia akan tertarik macam tu. Dia akan pusing dan disedut. Betul. Dan dia juga menerangkan bagaimana dua lubang hitam ataupun dua space tu dia tak berlanggar macam tu. Dia akan terus pusing sama sendiri dulu. Dia pusing dia bukan pusing macam guli macam tu. Dia sebab dia saling tarik menarik kan, biasa kita anggap langgar terus kan, tapi tak. Tapi what happen is dia akan terus macam tu. So dari sini pun dia akan terus macam tu lah. So boleh bayangkan mula macam ni, lepas tu dia berpusing-pusing sama dia orang dulu, macam pusingan matahari dah macam ni lah. So macam ada tali, tapi dia orang pusing. Macam ada tali, dia akan pusing makin lama makin dekat. So itu yang dia beritahu tu. So apa terjadi kalau kita pijak tilam tadi tu, kita ada kalau kita pusingkan guli tu, dia akan pusing ke sini kan. Kan kita tak straight baling ke kaki kita kan, tapi kita cuba baling ke tepi dulu, dia akan pusing dan end up akhirnya akan ke tengah. So itu yang dia boleh explain kenapa cahaya dia tak terus macam tu. Dia akan terus macam tu. Sepatutnya cahaya bergerak lurus, dan orang kata cahaya ni tak boleh di bend, tapi akhirnya pada satu hari tu dia nampak, boleh dia observe yang cahaya boleh bend ke arah yang objek yang sangat-sangat kuat lah. Tarikan graviti yang sangat kuat. So dia orang pun terpaksa tukar, okay, cahaya boleh di bend, tapi how? Big massive object. So kalau nak buat lightsaber, kita boleh berhenti kat situ. So memang memerlukan something yang boleh stopkan cahaya tu lah, which is theoretical kita boleh band dengan dia lah, apa balik situ kan. Macam tu. So sub boleh potong macam tu lah. Tapi cahaya untuk nak boleh potong tu dia kena sangat-sangat high intensity dan high power macam laser biasa tu. So tapi itulah yang berlaku sekarang ni. So bila kita pijak tilam tu, dia akan terus curve. Dan itu yang curve tu adalah space and time. Dan ni dia boleh explain macam banyak-banyak benda lah. So dia kira nak kata gantikan teori Newton tu tidak juga. Dan dia nak kata cuma yang ni untuk tempat yang sangat luar tu, yang sangat besar, which is explain what happened in space. Soalan lain boleh faham? Kenapa kita terjemahkan gravitasi? Instead of gravity. Okay, gravity dan gravitasi ni. Gravity ni contohnya yang paling kita senang nak cakap kan. Okay, ombak kan tiba naik. Okay, bila nak turun bawah ni, gelombang graviti akan tarik ombak tu untuk nak kasih supaya dia jadi dalam keadaan yang seimbang. So itu namanya gelombang graviti. So sebelum tu kita tak ada keluar lagi istilah gelombang gravitasi, gelombang gravitational wave. So ini kalau sebab it start daripada Latin kan. So orang translate ke English gelombang gravitasi, which is gravity wave kan. Smooth. Gravity wave. So bila datang istilah baru yang sebenarnya dalam bahasa Jerman, diorang yang translate in gravity, which is dia nak kata gelombang graviti tak boleh sebab dah ada orang lain dah fenomena yang ni dah conquer. So dia kata terpaksa lah guna gravitational wave kan, dia untuk guna istilah baru. So bila masa saya tulis tu, saya pun ada masalah juga nak tukar ke dalam bahasa Melayu, which is DBP tak update sangat. Apa yang ditulis kat situ, gelombang gravity wave dalam sebagai gelombang gravitational wave sebagai gelombang graviti, dan gravity wave dia kata sebagai gravity gelombang macam tu. So dia macam terbalik-terbalik je. So istilah tak tepat. So sebab tu saya tak tulis dalam bahasa Melayu. Saya tulis bahasa Inggeris dan saya Latin kan. Saya italic kan sikit kan. Sebab saya pun tegur, tak boleh cakap gelombang graviti. Dah ada orang lain tegur, dah ada, saya tak ingat siapa doktor tu, prof kan.
dia beritahu cuba kalau boleh guna gelombang, satu tu gelombang graviti, satu gelombang gravitasi. So nak bezakannya saja. So lebih kurang macam contohnya macam botol dan botol plastik lah kan. So kalau kita cakap botol terlampau umum, kita kena cakap botol ni plastik, macam tu. Untuk nak bezakan saja. Gelombang ni botol kaca, ni botol plastik. So sebab kaca dah orang dah guna, so kita boleh guna istilah tu, kita guna istilah lain. So untuk kalau kita nak hapuskan DLP dual language program tu, kita kena penterjemahan tu kena seiring jugalah. Itu lah salah satu. Gravity tu sebenarnya untuk explain fenomena lain. Fenomena macam gelombang tu, macam tadi kan ombak tu, dia ada gravity untuk balancekan balik. So tak semestinya gelombang saja. So tak semestinya ombak saja. Macam kan kalau contoh macam benda jatuh macam kira apa-apa saja yang senang cerita bila cakap pasal gelombang graviti ni ialah graviti cuba nak tarik benda tu untuk menjadikan dia keadaan seimbang. So dia akan create turbulence ke apa ke, boleh jadi tak semestinya air, boleh jadi liquid ke, air apa dia boleh jadi liquid ke, boleh jadi gas ke, boleh jadi dia nak bagi stabil. Macam tu dia macam tu. Yes. Kau kita boleh bayangkan itulah macam tu air pancut tu kan. Dia of course gravity akan tarik dia ke bawah untuk nak nak stablekan dia. So kalau itulah, kalau saya silap istilah yang saya baca tu silap lah, which is dia gravity force yang guna, yang ditarik satu benda yang agak tak seimbang untuk nak seimbangkan dia lah. Nak seimbangkan satu disturbance menggunakan gravity. Macam tu. Ya, fenomena yang baru disebutkan tu, which is dia menggegarkan ruang dan waktu. Which is waktu, ruang yang berlainan dan ruang berlainan dia rasa. Dan kemungkinan waktu berlainan. Ya. Yang saya kompare gravity gravitational dengan biasa yang lain. Apa ada uji kan teori gravity. Macam yang saya bagi lah. Arah gravity. Okay. Arah tarikan. Gravitational wave tu yang saya tunjuk tadi tu baru 2 dimensi saja. 3 dimensi. Dan kita boleh bayangkan ada lagi yang macam belah atas dia, ada yang belah sini, ada yang belah sini, ada yang belah menghadap ke sini. So maknanya kita wrap dalam 3 dimensi lah, X, Y dengan Z. X, Y dengan Z. So ini arah dia dalam Y dan Z. So maknanya kita boleh bayangkan bumi yang sfera tu, matahari yang sfera tu bila hilang, cahaya akan start macam ada berbola hitam yang hilang, berbola hitam kan. So maknanya bila dah tak ada cahaya, ada berbola hitam yang akan lama makin mengembang. Boleh bayangkan tak? Berbola hitam makin mengembang sebab matahari dah tak ada. Selama ni contohnya matahari tiba-tiba wujud kat situ, of course macam ada berbola cahaya yang makin mengembang. Kita kat sini rasa cahaya, sini pun rasa cahaya macam tu. Ada orang kat sini pun rasa cahaya, atau ni belum rasa sampai lagi. So dia mengembang dalam sfera tu lah. So maknanya kita boleh kata setiap arah X, Y, Z. Sebab kita cakap X, Y, Z saja dulu, sebab kita dalam observable, apa yang kita boleh observe lah. So kita pun duduk dalam ruang 3 dimensi. Kalau kita duduk dalam ruang 4 dimensi tu mungkin berlainan sikit lah dia punya prinsipal dia. Tapi bila kita duduk dalam 3 dimensi tu, kita boleh bayangkan gravitational wave ni pun dalam bentuk sfera juga, dalam ke arah setiap arah tempat dia, kiri, kanan, atas, bawah. So X, Y, Z juga. Jadi kalau macam matahari tu, yang tadi tu hitam tu apa yang dia akan macam tak bercantum lah, sekali end up akan bercantum lah, meletup macam tu. So maknanya itu yang kita boleh katakan, kita boleh nampakkan 2 sfera, which is bila dah berlanggar dan ketepan dalam
Sekejap sorry. So kat situ dalam sfera juga dia punya weight tu apa? Berambatan dia tu. Ha. Kita boleh anggap macam tu je lah. Kita boleh anggap macam tadi saya kata tadi tu lah, bola hitam yang bola kita nampak tiba-tiba ada cahaya situ, dia akan merambat 3 dimensi. Kita nampak bola putih tu makin lama makin besar gitu. Ada soalan lain? So semua boleh faham dah dia. Dia nampak lah apa yang tu sebenarnya gravity wave. Ya. Tak perlu. Sebenarnya kalau nak masuk dalam lagi agak kompleks. Tapi ini cukup lah kita tahu. Benda tu pun dah cukup dah. Interstellar dia tak ada cerita. Dia tak ada cerita pun pasal gravitational wave. Tapi salah satu aplikasi Interstellar gravitational wave tu, which is dia membuktikan ruang dan masa ni boleh diganggu. Sebelum ni orang kata sebelum ni dia katakan kelas A dengan kelas B ni tak boleh diganggu langsung, which is ruang kelas A ni dengan ruang kelas B ni. Okey, ni saya ni periwar kat sini. Memang takkan diganggu lah. Kalau kita bergegar sini dia pun tak tahu. Dia contohlah di ruang dan masa, tapi ni waktu berlainan. Tetapi dia boleh buktikan yang sebenarnya dia boleh diganggu. So kalau boleh diganggu, maknanya who know, boleh buat wormhole. Boleh masuk dekat kawasan tu, tiba keluar kawasan lain. Dan waktu dah beza, kita dah shortkan space and time dia. Ada bridge dipanggil. Itu je lah kira gravitational wave ni. Dia kata okay, membuktikan one step closer, which is membuktikan wormhole ni boleh buat. Boleh buat maksudnya by intervention ataupun manusia buat. Kalau kita ada teknologi tu, kita tahu macam mana nak manipulasi kan, macam mana nak buat tu, kita tahulah. Contohnya dulu kan, kita tak tahu pun macam mana nak terbang. Bila kita tahu macam mana benda tu terbang, kita boleh buat macam mana benda nak terbang. Dan kita boleh buktikan macam mana kita nak buktikan besi yang berat-berat ni boleh terbang. So bila masa dulu kan, macam mana orang kita balik, kita belajar tentang aerodinamik, kita boleh tahu daya tujuan, daya semua tu. Dan dia boleh buat pakai besi pun untuk nak terbang. Itu. So maknanya satu hari nanti kita tahu macam mana nak manipulate space and time. Itu contoh tu lah. Kita dah faham benda tu, kita tahu nak manipulate. Tugas saintis, dia boleh faham benda tu dan sana nak manipulate benda tu. Tapi biasanya masa Nak pergi kerja susah. mana tahu mungkin situ keluar kat situ. Dan of course benda tu kita takkan nikmati. Mungkin anak cucu pun kita tak nikmati. Mungkin 1 million, 1000 tahun yang lain, 2000 tahun yang lain, itu baru mungkin akan dinikmati. Tapi jangan risau, ada banyak penemuan yang zaman-zaman dulu tu pun kita nikmati. Macam contoh yang saya ada tulis kat situ, Einstein dia kata teori relativity kan, which is 70 tahun yang lalu tu. Dan ada orang saja nak test dia punya, dia hantar artificial satellite to space, dan dia tengok ada beza jarak, ada beza masa. So daripada perbezaan masa tu dia calculate, dan sebab tu sekarang kita nikmati dengan sistem GPS kita yang lengkap, yang sempurna. Zaman dulu punya GPS, orang tu dah bergerak 5 minit, contohnya 5-6 minit yang dulu dia tak gerak lagi. So dalam tentera, so dia nak tembak, contoh nak tembak hari ni kan. So tapi bila special relativity tu dah dibuktikan, dia dah tahu, dan dia boleh manipulate calculation untuk
dalam real time. So orang tu dah bergerak, dia dah tahu dah. Baru contoh macam kita accuracy sekarang ni dalam 5 meter lah, tapi dalam tentera tak. Tapi dalam apa yang kita ni dalam 5 meter bergerak, baru kita bergerak, baru bergerak kan. Tapi sekarang ni rasanya macam lebih kurang daripada jarak tu. Sebab dan itu saya jalan sikit-sikit je macam tak sampai 5 meter pun dah bergerak dah saya punya pinpoint tu. So makin lama makin accurate kan. Itulah yang kita terima kasih lah ke orang yang lama. So nanti kita yang cari teknologi tu kan. So dan kita pun bila ni orang masa kita orang masa lampau lah, orang masa depan tak tahu siapa. Ruang masa. Untuk kita tak boleh anggap ruang masa ni adalah sebagai kita travel through time and space, tapi kita tak boleh anggap yang orang yang kat zaman lain tu melintasi masa, which is tapi dalam physics dia defy travel back, patah balik masa, dibenarkan untuk travel ke depan. Yes, kita sebab macam sebab tu bila cakap tentang time travel, time machine time, kita akan hanya boleh teori dia macam ni lah. Bila satu objek menghampiri kelajuan masa, menghampiri kelajuan cahaya, kita bergerak menghampiri kelajuan cahaya, jam tu akan lambat. Kita kat bumi ni cepat je. Kira kita kat bumi tak masa satu saat orang tu kita dah 15 saat. Contohnya dia dah baru 1 saat. Dalam twin paradox yang Einstein cakap tu, dia ada 2 kembar, satu angkasawan, satu lagi. So angkasawan tu dia terbang, dia pergi ke planet lain dengan kelajuan cahaya. So bila angkasawan tu balik semula, dia tengok bumi tu dah berapa puluh tahun yang akan datang, dan dia lagi. Sebab tu dalam apa yang ditunjukkan dalam Interstellar tu, bila dia balik, anak dia yang kecil, umur bersekolah, baru nak masuk sekolah rendah, sekolah menengah, baru nak masuk sekolah menengah tu, baru berapa hari, berapa bulan je. Itu yang twin paradox lah dia panggil. Tu maknanya kita travel melalui masa lah, kita travel time travel. Untuk masa lampau memang tak ada lagi lah. Dan defy juga sebenarnya. Kita yang mana? Okay. Kena tengok timeline ni lah. Timeline kat situ, kita baru lahir, kita hidup sini, dan kita hilang. Of course kita takkan jumpa kita kat sini dah, sebab kita dah tak ada kat sini. Kita dah tahun ni. Dia ada kembar. Kembar dia travel tu, dan kembar dia travel situ dah tua. Dia terus macam tu. Yes. Kita boleh kembali space yang sama. Kita kata time. Dia punya law and physics kat sana lah. So far law physics law ni dia kita tahu bergantung pada saiz dia. Sebab dalam bidang kecil, dalam bidang kuantum, dia dah defy dah fizik kita. Macam kita sekarang ni kan, kita nak tembus dinding
Dan kita kena ada satu tenaga yang sangat kuat untuk temu. Dalam kuantum tak perlukan tenaga yang kuat pun, tapi dia boleh dalam kuantum. So dia dah macam dah kacau dah. Logic reality kan. So yang paling best sekali neutron tu boleh ada dua tempat pada waktu yang sama. Macam mana kita nak ada dua tempat bersama? Kita kata itu hantu lah ataupun benda lain. Dua tempat yang sama. So dah law yang berlainan. So bila kita spek bidang angkasa, kita pun dah guna. So macam kat sini, itulah. So mungkin bila wasai berlainan tu mungkin law. Okay, itu yes. Tapi itu dari relativity itu yang berlaku. Kita nampak dalam time yang lagi perlahan, of course kita akan nampak orang lain akan cepat. Kita boleh anggap macam pokok lah. Pokok dia tumbuh slow. Kalau kita ikut waktu masa kita dengan masa pokok tu sama, sekeliling kita akan orang buat time lapse kan. Time lapse tiba-tiba bina macam tu, tiba bangunan dah ada kat belakang dia. Orang tiba dah apa yang dia kata tu mungkin hanya perspektif masa sahaja. Tu yang time tu berbeza. Tanyalah selagi. Sudah faham tak kenapa pentingnya gravitasi? Dia mengajar kita dengan benda yang lain, bukan lagi tali. Mic dia macam bateri ya. Bateri mic lah. Bateri mic. Yalah. Ada. Teruskan. Ada lagi tak bateri? Cahaya adalah cahaya weekend tu. Kita kira cahaya pendek. Kita kira cahaya tu sebagai partikel. Okay, untuk cahaya itu adalah partikel atau cahaya itu adalah wave. Kita sebenarnya kalau ikut pemahaman saya, sebenarnya kita tak tahu pun apa itu cahaya. Tapi cahaya mempunyai dua sifat. Dia boleh jadi gelombang, dia boleh jadi partikel. Dalam satu masa dia boleh jadi pilih. Dia boleh choose. So kalau dalam letupan ni pun kita mungkin boleh jadi partikel sebab walaupun dia tak ada mass, tapi dia boleh bertindak seperti partikel, dia boleh campak orang. Contohnya, kalau kita berat dengan benda yang tak berat, kita boleh langgar orang yang tak berat tu kan, dan terbang jauh. Tapi dia bila dalam bentuk dalam peringkat kuantum kan, dalam peringkat yang nanometer, yang quantum world, mikroskopik, elektron tu besar tu, dalam contohnya besar penumbuk sini. Dan foton tu, which is cahaya tu boleh macam boleh sepak dia keluar. So itu yang kita cakap, dia behave
like particle tu. Dan wave of course lah, dia kita banyak teori perabatan dan berbagai dia boleh merambat, dia boleh interference semua tu, dan mengatakan dia adalah bentuk cahaya. So dalam benda ni kita boleh cakap both juga, sebab dia boleh bersifat dua benda dalam satu masa. Ya, dia boleh. Kita mana kita nak guna hukum yang partikel pun boleh, hukum wave partikel, dan depend pada apa yang kita nak sebenarnya, apa yang kita nak observe. So itu yang berlaku sekarang ni lah. Dan sejarah dia sebenarnya Newton dia kata, kita belajar kat sekolah cahaya tu adalah gelombang kan, tapi Newton masa zaman awal dia kata cahaya adalah partikel. Dan ada seorang tu Huygens, Sir Huygens apa tahu nama dia, Huygens something. Dia kata cahaya adalah gelombang. Terima kasih. Lepas tu tapi Newton lebih popular dan dia dapat explain fenomena pelangi. Dia kata partikel dalam cahaya adalah gabungan partikel-partikel warna yang beza. Dia kata macam tu. So bayangkan satu bola tu dalam tu ada 7 biji guli yang berbeza besar, beza kecil. So bila dia lalu ke dimensi dalam ketepatan yang kan, so of course kita boleh bayangkan 7 orang budak, daripada seorang kurus gemuk, dia lalu semak. So bila lalu semak, of course orang kurus tu senang nak lari kan. Orang gemuk tu terpaksa berhenti sekejap, nak lari, nak selak semak ke apa, tiba ada batang kayu kan. Orang yang kurus tu senang, atau orang kecil lagi kan. Bukan orang kurus, orang kecil lah. Orang kecil tu senang. Dia boleh lompat macam tu. So dia boleh explain macam mana yang cahaya putih jadi 7 warna tu. Ya, cahaya pada partikel. Dan Huygens cakap, dia kata teori dia boleh merambat, boleh macam tu lah. So sampailah ke tahun 1800 ke 1800 something, alat makin maju, dia ukur, dia kata sebenarnya cahaya adalah gelombang. So maknanya terus of course semua orang akan tukar perspektif dan buku teks kita pun tukar. Dan pada kurun ke-19, Einstein dia jumpa fenomena photoelectric, which is photoelectric tu dulu orang jumpa fenomena photoelectric apa benefit dia orang tak tahu. Tapi sekarang ni orang buat solar panel tu lah. So solar panel tu ada cahaya, dia langgar elektron, bila elektron bergerak adalah elektrik. So elektron bergerak aja ada elektrik. So daripada pelanggaran tu, so dia kata macam mana benda yang tak ada mass boleh act like a particle. So tu yang lepas tu orang pening dan pergolakan balik mazhab, sebab dalam science pun ada mazhab dia. Mazhab memegang partikel pun orang dah bersetuju. Lepas tu mazhab yang pegang wave tu pun dah makin lemah kan. So de Broglie pun dia cakap, kalau kalau cahaya boleh buat boleh behave like a wave and wave dan particle in the same time. So maknanya partikel pun sama lah, dia boleh behave like a particle and wave. Dan dia buktikan eksperimen pun betul. So maknanya sebab tu kita boleh anggap yang badan kita ni sedang bergetar lah. So sentiasa bergetar dan seperti ada matter wave. So maknanya ada gelombang matter. So tu ada yang teori yang saya baca tu, which is nak beza partikel dan macam nak jadi partikel ataupun tu depend pada dia punya kelajuan tu. Yes. Tapi itu saya dia just macam teori lah, tak selit lagi pun tak ada dalam kita punya tu. Contohnya macam letupan Big Bang tu semuanya wave. So bila masa makin perlahan dia akan jadi partikel, contohlah. Itu yang dia explainnya tu lah. Saya ada baca just teori. Yes macam tu. Tapi dalam Big Bang tu pun letupan dia akan create subatomic particle macam tu. Bila dia makin perlahan lah. Tapi itu just teori yang kita tak payah ambil sangat. Tapi apa yang dia cakap tu bagi saya logik juga. Tu je itu. Ada soalan lain?
Ya, nak, selain daripada gravitational wave ni pun boleh kak. Jadi saya boleh jawab, saya jawab lah. Bio vaksin pun saya boleh terangkan macam apa tu vaksin. Ganja tu saya pilih untuk berkecuali dulu sebab saya tak study lagi, which is bila orang kata tentang dadah ni kan, kita tak boleh cakap semua dadah akan bagi efek sama. Kita sebenarnya ada 100 lebih beribu dadah yang available dekat dunia ni. Tapi dia sebila orang bandingkan ganja dengan dadah ni, kita kena tengok dia jenis apa, macam mana kesan efek semua tu. Sebab tu saya pilih berkecuali lagi sebab saya pun tak study lagi tentang cannabis ni, tak ada masa lagi so far. Walaupun saya baru hantar tesis hari tu, saya ada benda lain nak siapkan. Cuma yang satu saya tu, saya lebih kritik pada sikap je lah. Ada soalan lain? Tadi kan kalau kita travel dengan alat saya, maka akan Okey, perlahan. Perlahan. mass Mask kita akan jadi lepeh. Contoh macam ni. Betul? macam sekarang ni kita lihat orang tengok kita ni. Orang tengok kita lepeh. Kita mungkin akan nampak biasa saja. Which is, okay, dalam, senang je. P equal to S over time. S ni space and time. So, sorry C. So, bila space and time. So, bila kita nampak laju tu, makin laju makin ni. So, space apa yang kita nampak, kan, kita akan nampak contohnya bulan kan, bumi. So, bila kita bergerak dalam kelajuan cahaya, kita akan nampak dia makin stretch. Makin stretch, makin laju. Dan bila laju, mungkin satu tahap kita akan nampak satu batang je. Sebenarnya mass dia tetap sama, tapi apa yang kita nampak, apa yang kita observe, sebab cahaya dah tu. So tu kita apa yang kita nampak, observe. So bila ada soalan, saya pernah jumpa bila ada orang kat internet, dia kata kan, bumi ni bulat pun dia, lepeh pun dia kan. So kita pun ramailah orang marah dia tu kan. Then dia explain lah dalam teorinya ni. Semua dia cakap, semua orang okay, make sense, okay, everything. It depend. Sebenarnya dia orang yang masih lagi cakap bumi ni lepeh masa zaman dulu dan hujung dia jatuh. So maknanya dia dalam alam berlainan lah. Dia orang buat joke je. Teori ni alam lain, so maafkanlah mereka macam tu. Sebab sekarang ni masih ada beberapa movement yang agak pelik sikit. Dia nak start balik percaya yang bulan ni, bumi ni lepeh. Itu yang saya pun tak tahulah, orang pelik-pelik, orang macam pelik. Makin maju makin ke belakang lah orang. Diri kita yang laju, maknanya kita tak ada mass. Sebab lagi kurang mass kita, lagi laju kita bergerak. Sebab tu lah, bukan kita takkan lebur, kita akan tanpa mass kita tak boleh bertetap. Kalau mass kita tak ada, kita akan tumpang sana sini. So ini graf dia. Dia macam ni. Velocity, ni mass. Ni mass, ni velocity. So makin laju, mass makin kurang. Sebab tu kita boleh laju kalau nak lajukan diri kita kena kurangkan mass kita. Sebab tu yang dalam Interstellar apa benda ni kata kita akan hanya boleh menghampiri kelajuan cahaya saja. Kita tak akan dapat kelajuan cahaya sebenar kecuali mass kita hilang. So contohnya kalau mass kita dah tak ada kan, kita mungkin akan dapat zero, kita pijak 0 kilogram kan. Tapi dalam masa yang sama kita akan halus sini ke sana sini. So macam cahaya tu lah.
Kalau dalam sekarang ni, kalau mass hilang, maknanya Higgs boson dah tak ada. Higgs boson, maksud yes, salah satu lagi partikel yang dalam setiap mass ada, yang Higgs boson ni, dia akan bagi berat. How much weight do you have? Right? So tak ada Higgs boson, tak ada berat, kita akan bilau tak. Tak, itu tak tahu macam mana lah. Contoh dia hilang kan, kita akan laju, kita akan jadi macam cahaya tanpa henti, kita akan bergerak, kita tak akan duduk setempat. Dan mass, kita kena bersyukur lah, pasal mass ni kita boleh setempat, kita ada kat situ, tak bergerak. So maknanya kalau orang pergi rasa kalau dia tak ada mass, lah dia tak ke mana-mana lah. So tapi sebab kita ada mass, kita boleh berhenti dekat, kita boleh berada di angkasa tu, kita boleh stay macam tu. Walaupun teoreticalnya kita gerak, secara logiknya kita gerak, tapi apa kita nampak dia boleh stay. Dia tak terus macam cahaya terus laju. Ada soalan lain? Okay, aku baca dia punya ni dekat majalah Sains. Sebab majalah Sains tu aku follow, sebab aku pun ada terjemah beberapa artikel. Yang mana aku baca artikel Mossadegh ni, bagi aku sebagai orang biasa itu bagus, dan aku juga ambil sarjana pengajaran penterjemahan. So istilah-istilah dia guna tu bagus. Mungkin akan datang kalau kata tadi editor dia tukar kan. Biasa kalau aku terjemah majalah Sains tu, dekat bawah tu aku akan buat nota penterjemah, aku akan beritahu apa yang berlaku, kenapa aku tak ubah, kenapa aku guna istilah ni. So editor dia takkan counter. Mungkin kau terjemah tu kau kosong, kau tak ada penerangan kan, mungkin lah. Tu. Okay, dan editor akan feedback kenapa kau cakap yang tu. Ada tu yang dia tak. Okey. Balik kepada DLP tu, betul lah, orang-orang macam kita yang kita rasa kita ni pandai dan kita tahu bahasa Inggeris, kita lah yang bertanggungjawab menterjemahkan dan mencipta istilah. Sebab DBP memang lambat. Aku duduk dalam dunia penterjemah, memang kenal penterjemah bernama penterjemah kedutaan US. DBP memang lambat, dan Bank Negara sendiri dia baru mencari beberapa penterjemah untuk mencipta istilah kewangan. Bukan dia tak dah rujuk dah DBP, sebab DBP lambat. Dan diorang Bank Negara keluarkan kamus sendiri, kamus Bank Negara untuk kewangan. Bayangkanlah, sebab nak naikkan bahasa Melayu lah. Sebab dan mungkin boleh tanya pendapat Mossadegh, adakah bahasa Melayu ni perlu bergantung kepada bahasa Inggeris untuk benda-benda saintifik, ataupun kita sebenarnya boleh cipta istilah sendiri? Bagi saya kita boleh cipta istilah sendirilah. Sebab kalau kita balik zaman lampau pun, apa yang macam algebra yang kita belajar semua ni pun berasal daripada bahasa Arab. Dan kalau gravitational wave, gravitational wave bahasa daripada Jerman. Gravitational wave, special relativity, semua daripada Jerman. Dan optik, semua tu berasal daripada Latin. So kita tak perlukan bahasa Inggeris untuk nak bangun sains dan teknologi ni. Sebenarnya tak perlukan apa bahasa untuk berdiri dengan sendiri. Dia depend pada kita sendiri, how kita laju sikit dan kita create istilah sendiri untuk menggambarkan satu. Dan kita boleh, contohnya kalau saintis kita temui fenomena baru, dia boleh cakap je bahasa Melayu ataupun cakap sendiri pun. Dan apa yang terjadi kat dunia ni, dia orang kalau susah sangat nak terangkan bahasa-bahasa ni, dia akan cakap dah nama orang tu, macam Barnum effect. Sebenarnya nama Barnum, ataupun Doppler effect kan, orang yang bertemu tu namanya Doppler. Macam tu. So mungkin, tapi kalau ada setengah orang tu dia humble sikit kan, dia tak guna nama dia create satu istilah untuk terangkan benda tu. So dia boleh mana-mana lah, kita boleh create istilah dalam bahasa Melayu kita sendiri. So ataupun ambil inspirasi daripada benda-benda lain kan, inspirasi daripada daun ke apa benda, macam nama X-ray kan, orang tu tak tahu nak bagi nama apa, dia letak nama X tu dulu, tiba-tiba sampai sekarang melekat X-ray contohnya. Dia tak tahu nak dia tulis
kita menemui satu sinaran. Apa ni satu okay, namakan sinar ni sebagai X dulu lah. Itu Alan sampai sekarang melekat X-ray. Itu. So bagi saya bahasa ni cuma macam mana otak dengan otak nak berhubung je. How apa otak kita nak tu. So tak semestinya kita boleh cakap bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil semua. Padahal kita boleh cakap dalam bahasa isyarat. Macam mana kita nak tahu. Dan setengah orang pun belajar kod Morse untuk nak orang lain faham dengan orang lain. Dan ada setengah lagi. Sekarang ni kita ada banyak language seperti programming language. Macam mana kita nak ajar komputer tu untuk bercakap dengan untuk kita nak faham. So apa pun bahasa pun tak kisah. Asalkan kalau kita tapi sebagai dalam sosiologi kan, dalam kalau kita sebagai orang Melayu kita kena utamakanlah bahasa Melayu kita. Dan kalau orang Cina pun bahasalah orang Cina. So sebab dalam kat Malaysia ni kita masyarakat majmuk dan kita dah martabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. So untuk dekat Malaysia ni gunalah bahasa Melayu sebab semua orang boleh faham. Dan pemahaman pun lain. Dan tapi tak bermakna kita boleh ketepikan bahasa-bahasa lain sebab dalam bahasa Melayu contohnya kita boleh faham ilmu yang macam ni je. So dalam bahasa Inggeris ada yang dia tahu bahasa ilmu dalam bahasa Melayu dan ada yang orang macam ni. Contohlah kan bias lah besar sangat kan. Contoh besar macam ni kan, macam tu. Dan bahasa Latin pun macam ni. Dia so maknanya ada orang Melayu dia tahunya apa yang orang yang bertutur dalam bahasa Melayu, dia tahu ada ilmu ni dalam bahasa Inggeris tak boleh nak explain. Dan bahasa sains dalam bahasa Latin ni pun ada ilmu-ilmu yang lain yang orang bahasa Melayu tak tahu, orang bahasa Inggeris pun tak tahu. So sebab tu saya kata lagi banyak bahasa kita tahu lagi bagus sebab kita boleh tahu pengetahuan yang ada dalam lingkungan bahasa tersebut. Dan mungkin ada tiba-tiba ada bahasa isyarat dia tahu, tiga-tiga ni tak tahu apa yang orang isyarat bahasa isyarat tu. Dan mungkin ini adalah satu ilmu yang sangat menarik lah dan ataupun ilmu yang boleh big impact to the world. So bila orang bahasa Melayu tahu bahasa isyarat dan tahu ilmu dalam bahasa isyarat ni, mungkin dia terjemahkan balik bahasa Melayu, dia boleh dan orang-orang dalam cakap bahasa Melayu boleh tahu apa yang ilmu tu beritahu. Itu yang saya kalau GLP ni saya tak kisahlah apa bahasa pun asalkan orang yang kalau orang kat kawasan macam kat Melayu apa kawasan yang ditutup bahasa Melayu tu kita cakap bahasa Melayu lah, tak payah nak banggakan bahasa Inggeris. So kalau dia cakap untuk nak kita ajar bahasa benda lain dalam bahasa Inggeris sebab nak kasih dia nak kasih dia fasih lagi bahasa Inggeris, so malas. Kita dah ada subjek bahasa Inggeris, so gunakanlah itu untuk diorang faham betul. So tiba-tiba guna bahasa lain nak ajar bahasa Inggeris juga, so maknanya malas punya ni lah. Dia punya prinsip tu macam apa kata yang apa dia kata apa tu pelaksanaan yang malas lah maksud saya. Sebabnya bahasa Inggeris dah ada, gunalah bahasa Inggeris tu. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu orang tu senang nak berborak bahasa Melayu, kita ajar bahasa Melayu. Macam kita pergi ke Jepun ke China kan, dia orang utamakan bahasa dia sebab dia orang senang nak berhubung, dia nak kasi orang tu lagi faham. Sebab kalau dalam sains, okey contohnya kalau kita berniaga kan, semua orang cakap oh nak berniaga ni kena faham bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan. Bullshit. Kalau kita faham bahasa Inggeris pun power pun, tapi kita tak tahu macam mana nak berniaga, macam mana nak main untung, nak main jualan, macam mana nak main demand supply, macam mana kita tu collapse juga, macam sains juga. Kalau kita faham bahasa Inggeris punya tapi kita tak faham macam mana konsep macam tadi tu, tak guna juga. Apa bahasa pun tak bukan boleh berdiri dengan sendiri kalau bahasa orang tu tak faham konsep dia tu. Konsep pun dah salah, apa bahasa pun still akan collapse juga. Okay, mungkin ada satu apa tu pengajian baru, dia neuroscience linguistik. Dia buat kajian otak manusia, bagaimana otak berfungsi ketika bahasa tu berfungsi. Dia ada kalau siapa pernah sebelum ni dengar kat TV3, ada budak tu dia macam bukan tidur, dia bangun dia boleh cakap bahasa Korea. Itu macam mak dia cakap benda tu macam kelakar, tapi bagi ahli sains
dia orang mengkaji benda tu. Sebab tu ada betul-betul kedutaan Korea pergi. Dia nak kaji. Tapi tak tahulah budak tu menipu tak, sebab selepas orang kedutaan dia datang, budak tu diam je lah. Berita TV3 cakap Saya ingat waktu saya kecil kot berita tu. Dan benda ni dikaji, adakah manusia waktu lahir ni, budak ni bagaimana bahasa bentuk dalam otak dia. Dan itu satu lagi neuroscience, dia neuroscience linguistik lah, dia buat kajian tentang penyakit bahasa. Contohnya kita nampak biasa tau, mungkin orang panggil, ada biasalah orang tu Pajero dia panggil van dia panggil Pajero, tapi benda tu adalah penyakit dalam otaknya lah. Dia tak boleh nak bezakan, dia tak boleh nak sebut perkataan van tu adalah Pajero, dia tak boleh nak sebut, tu penyakit. Mungkin ada, kalau ada siapa-siapa boleh tu kita akan panggil lah, sebab benda ni menarik. Kalau nak pasal neuron dan ni saya boleh terangkan sikit lah, which is contohnya kan, ini pembaca maklumat. Okey, ni adalah dua tempat otak berbeza. So yang ni beritahu ni cara untuk bila neuron sini ke sini sampai, so tangan bergerak macam tu. So kalau apa yang dadah yang buat kan, so ada setengah macam dadah yang buat, dia akan kacau benda ni. Dia mungkin akan signal tu lepas ke situ atau lepas ke situ. Sebab tu bila orang isap dadah tu, dia macam tak boleh nak buat tau. Dia macam susah, dia nak pegang benda tu tapi dia buat benda lain. Dia akan kacau benda tu. So apa yang Parkinson berlaku ni, dia tembak sebab dia nak sekali je. Dia nak okey, dia bagi maklumat kan, supaya pegang macam tu, buat macam ni. Tapi apa yang berlaku dekat Parkinson ni, dia tembak dia jadi macam tu. Itu yang jadi macam tu apa yang terjadi dekat Parkinson. So kalau macam setengah orang praktis dia nak ajar kita punya neuron tu untuk pergi ke tempat yang, contoh ini nak melompat menari lah kan, so nak bentukkan kaki macam tu, tapi sini kaki straight. So bila orang bila dia nak bengkokkan tu, automatik dia kat sini sebab dia punya otak tak boleh tu. So apa yang dia buat, dia boleh train supaya boleh divert pergi ke situ supaya kaki dia boleh bengkok. Macam masa lompat tu kan nak bengkokkan kaki. Sebab tu kita kena train. Dan ada setengah orang train macam mana pun tak boleh sampai sebab neuron dia tak boleh nak ke situ. Dan apa yang dyslexia nampak, dia sepatutnya straight ke sini. Dia macam contohnya kita nak faham bahasa, dia akan ada banyak peringkat lah kan. So macam ni kita macam selamatkan. Tapi apa yang dyslexia, dia akan skip tertentu, skip macam tu. Sebab tu dia macam mat macam tu. Apa yang dyslexia tu. So dia dah skip lah. So dia tak boleh nak structure balik ayat tu. Dia tak boleh nak, kadang dia skip, kadang dia tak boleh nak structure balik. Dia tak boleh nak manipulasi huruf-huruf tu. Macam orang lain, kita dah belajar SE, tapi dia macam kalau SE tu boleh faham lah. Tiba-tiba dia jumpa SA, kita dah nampak apa ni? Dia macam tu. Dia dah, neuron dia tak boleh nak ke situ. Dia dah macam ada skip ke, ataupun dia belajar ni je, tapi tiba-tiba benda baru dia tak boleh nak buat gitu. Macam tu. Lepas tu kita kena banyak praktis untuk nak masuk ni. Tapi praktis macam mana pun takkan dapat sebab masalah otak dia. Ada kata-kata terakhir ke? Bukan kata-kata. Kata terakhir dia harapnya semua orang faham lah apa tu gravitational wave yang kat sini tadi. Siapa yang tak faham lagi kita boleh je PM saya. PM kat Facebook ke. Nanti saya akan try reply. Tapi saya lebih suka orang email saya lah. Balik betul tak? Yelah, boleh ada soalan tu boleh email saya terus lah. Sebab kalau mesej Facebook pun saya akan ambil masa untuk nak reply. Kalau WhatsApp pun saya pun dah 3,000, 4,000 mesej saya tak layan, tak sempat nak layan. Ramai sangat dah, conversation pun beratus dah tu. Sebab tu saya, kalau ada benda
urgent, saya suka orang call ataupun orang suka orang message dekat email je lah. Dan Facebook, WhatsApp. Facebook pun nasib baik kita ada macam terkeluar dulu kan. So macam benda penting saya tarik, saya baca. Tapi kadang saya lupa nak baca, tak balas. Macam benda penting ni pun okay, saya reply dululah. Dan dia pun tengah free. Kalau tak agak kat time dia message saya time tengah drive kan. Saya baca. Bila sampai tempat saya terlupa. Tak sampai sekarang tak datang macam tu lah. Dan saya biasa tengah duduk dengan isteri. Dekat dalam apa? Saya tengah buat chapter. Semua saya tanya dia dah. So ni kalau boleh email je lah dulu. Kalau apa soalan lah, saya akan try jawab yang sebaik mungkin lah. Ni paling cepat lah. Kalau orang tanya kat sini, saya akan balas dengan cepat lah. Okey, terima kasih kepada saudara Musaddiq. Dalam kami ada sedikit masa lagi kepada pengunjung-pengunjung yang ingin meminjam buku ataupun ingin membaca buku, boleh ke hadapan